tengok ya di apa ni kaca TV ni ya, Syasha ni ya. Inilah ya bentuknya ya, sumak ya, dalam bahasa Arabnya sumak yang diviralkan ya, sehingga ya kedai-kedai Arabnya apa ni kelang kabut ya, ya stok mereka sampai kehabisan ya, kerana orang tiba-tiba sahaja ya menyerbu ya, mencari ya benda yang dinamakan sumak. Kononnya ya, ini adalah penangkal ya COVID-19 ya. Baik, teruskan. Baik, asal ceritanya ya, saya sebenarnya ke sini ya. Asalnya ya dah 2 malam lah saya tak tidur malam ni ya. Saya nak minta satu saja ya kepada orang yang menyebarkannya ya. Inilah yang pertama saya postkan ialah ya, saya tanya kepada orang tu ya, ada dalam ya sumak ni ada ke dalam ya hadis ke syekh. Tu pertanyaan saya, itu yang pertama ya. Tetapi jawapannya subhanallah ya, anda boleh lihat ya. Jadi dia menjawab, carilah 7 kitab hadis dan bacalah 7 tafsir Al-Quran jika tidak faham. Fokuskan betul-betul. Buat tunggu semua. Dia kena pegang. Macam tu ya. Carilah 7 kitab hadis ya. Saya cuma tanya ya, kalau ada hadis bab mai lah hadisnya ya. Tapi cara jawapan dia gitulah ya. Carilah 7 kitab hadis dan bacalah 7 tafsir Al-Quran jika tidak faham. Memanglah kami tak faham, kali pertama saya dengar ni ya. Kali pertama ya, sumak ini dikatakan sunnah Nabi SAW. Tetapi saya tahu ya, di dalam perubatan sunnah Nabi SAW ya, bila sampai ke bab huruf sin nanti saya akan kupaskan bagaimana Ibn Sina ya juga menyebutkan tentang sumak ni ya. Jadi ya di dalam kitab Ibn Sina memang disebutkan ya antara ya kelebihan sumak ini ya. Tetapi persoalan saya ialah ya, ada tak hadis dia? Ini soalan saya yang kedua ialah ada hadisnya tak? Saya nak sangat hadis tu ya. Jadi saya pun sebutlah tak payah 7 kitab ya. Saya cuma nak satu hadis je ya. Gitulah permulaan cerita dia ni ya. Benda ni dah berlangsung 2 malam. Saya dah tak tidur 2 malam ni ya. Menjawabnya apa ni orang yang menyebarkan hadis ini, penyokong-penyokong dia, pendukung-pendukung dia ya, sehinggalah sampai ke hari ini tuan-tuan puan sekalian tidak ada satu hadis pun yang mereka berikan. Itulah dia ya. Tetapi ya perbahasannya entah ya merewang ke sana kemari ya. Yang saya minta daripada awal ya tetap tidak diberikan. Maknanya ya sumak ya yang mereka dakwa bahawasanya sumak ini adalah sunnah Nabi SAW. Kemudian ya dia kata ya ada di dalam hadis Nabi ya dan di dalam Al-Quran sekali. Jadi itu lagilah mengejutkan ya. Dia sebut dalam hadis dan juga di dalam Al-Quran. Jadi saya pun tanya ya, hadisnya mana, ayat Qurannya mana, surah mana ya. Kerana ini kali pertama ni sungguh ya, memang saya tak tahu. Jadi tak payahlah nak tunggu baca kitab 7 kitab tafsir tu, tak payahlah. Barangkali ya dia dah baca 7 kitab, jadi berikanlah saja dalil dia. Kan mudah kan ya, sepatutnya itu je selesai ya. Tetapi begitulah ya, sehingga sekarang pun dia tidak menarik balik ya kenyataan dia ya, malah dia berbelit-belit ya, dimasukkanlah ya dalil mimpi ya. Kononnya ada orang ya mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW ya, memberikan amalan ini ya. Bagi kami ya, sesiapa pun nak beramal itu terpulang ya. Tetapi jangan sekali-kali mengaitkan sesuatu yang Nabi SAW tidak pernah sebutkan ya sebagai ya hadis Nabi ataupun sunnah ya. Ini adalah satu pembohongan, pengkhianatan kepada Allah dan juga Rasul ya. Dan ya balasannya ya cukup dahsyat ya. Nanti ya, insya-Allah saya akan ya paparkan ya hadis-hadis dia. Teruskan. Ini hadis dia tuan-tuan dan puan sekalian ya. Baginda Rasulullah SAW menyebutkan, pertama sekali saya nak sebutkan ya, bila kita nak bawa dalil ya, dalil itu mestilah dalil yang sahih ya. Dan kedua-duanya ini ya riwayat daripada Bukhari ya. Pun mereka pusingkan ya,
kenapa ya tuan ya asyik sebut Bukhari hadis lain ni tak boleh ke? Ya, bukan hadis lain tak boleh ya. Semua hadis diukur ya di sudut kesahihannya. Ya. Hadis-hadis yang sudah ya ditapis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim yang dimuatkan dalam Sahihul Bukhari dan juga Muslim tu, itu adalah hadis yang telah melalui proses penapisan. Ini saya minta tolong faham ya. Telah melalui proses penapisan yang sangat ketat ya, sehingga tidak ada unsur-unsur yang meragukan lagi di dalam hadis itu. Barulah Imam Bukhari dan juga Imam Muslim memasukkannya, sehingga Imam Bukhari dan Imam Muslim dipanggil ya muttafaqun alaih ya, hadis sahihain ya, maknanya dua hadis yang sahih, hadis yang telah disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim ya. Martabat hadis ini adalah ya hadis yang sahih, yang wajib dipegang ya oleh semua umat Islam. Jadi hadis yang lain pun perlu melalui proses yang sama, penapisan yang sama ya. Kalau hadis itu sudah benar-benar capai martabat sahih ya, barulah kita boleh guna menjadi hujah ya. Di luar sana ya terlalu banyak ya, ratusan ribu hadis ya, tetapi kesemua hadis-hadis itu terpaksa ya melalui proses penapisan yang sangat ketat ya di dalam agama kita ya, supaya orang tidak boleh ya sewenang-wenangnya ya mempermain-mainkan ya menggunakan nama Allah dan juga nama Rasul. Kerana Nabi SAW memperingatkan, fokus sini ya, may yaqul alayya malam akul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata, jelas ya, barang siapa yang berkata di atas namaku yang mana aku tidak pernah mengucapkannya, maka siaplah tempatnya di dalam neraka ya. Hadis riwayat Bukhari 109. Ni jangan main-main tuan-tuan, ni satu benda yang subhanallah ya. Mereka ya di dalam perbahasan saya dengan mereka ni ya, mereka kata ya benda ni ya benda yang remeh-temeh ya, benda kecil ya. Kenapa nak dibesar-besarkan? Kenapa yang nak bersungguh-sungguh sampai tak selesai ya? Mereka pandang kecil tuan-tuan sekalian ya, tetapi ya kita pandang ini benda besar ya, sehingga Nabi SAW ya memperingatkan sesiapa yang mempermain-mainkan ya nama Nabi SAW ya, guna nama Nabi dalam benda yang Nabi sendiri tidak pernah sebut, Nabi tidak pernah amalkan, Nabi tidak pernah gunakan ya, Nabi tak pernah perbuat ya, dia guna nama Nabi ya, seperti sumak ni lah ya, nak melariskan jualan dia barangkali ya, dia gunakan sumak ya, kononnya sumak ini adalah sunnah ya, sumak ini adalah ya hadis Nabi. Sumak ini diambil daripada Quran ya. Kemudian pengikut-pengikut dia tadi ya ada menyebutkan ya bahawa sumak itu ada di dalam Tibun Nabawi ya. Sebab itulah kami tegaskan ya, dari mana mereka mengatakan benda-benda itu semua ya. Tolong berikan hadisnya ya. Tapi yang mereka beri ialah hadis tentang ya mimpi. Kononnya ada orang mimpi ya, gunakan amalan ya, campurkan sumak tu ya. Jadi ya saya petik pula ya daripada mufti wilayah ya, yang mengatakan bahawa ya mimpi itu tidak boleh ya digunakan sebagai hujjah. Bukan satu hadis tuan-tuan. Ini yang saya nak. Maknanya kalau sumak tu sepatutnya saya pun tak minta 2 3, saya minta 1 cukup dah. Ya, tapi kesudah ya dia tidak memberikan hadis tu. Yang kedua Nabi SAW ya, ini riwayat Bukhari juga, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ya. Barang siapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Ya, dengan sengaja ya. Baik kita husnuzan ya, dia tak sengaja ya, dia tersilap, dia khilaf ya. Dan dia ya mohon maaf dan dia betulkan. Ya, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala terima taubatnya ya. Tetapi sehingga sekarang ni tuan-tuan sekalian ya, dia masih lagi mempertahankannya, sehingga macam-macam lagi ya yang terbongkar ya kerana kenyataan-kenyataan mereka ya. InsyaAllah saya akan kupaskannya nanti ya. Dan mereka menggunakan ya pegangan-pegangan yang ya subhanallah ya, sehingga ya mereka sendiri akhirnya ketahuan ya pegangan mereka bukannya Bukhari dan juga Muslim ya. Pegangan mereka ya hadisnya yang diambil daripada kononnya itu imam hadis ya. Sepanjang saya belajar dan sahabat-sahabat yang lain juga ya belajar dalam ilmu hadis, dia tak pernah jumpa ya imam hadis ya Reza ni yang dia kata yang menjadi rujukan kepada ya kumpulan ini ya yang menyebarkan sumak ni ya.
Jadi sampai kesudah, ya, posting dia pun tak dipadam, tidak dibetulkan. Sebaliknya, ya, saya sekarang, ya, sudah tidak boleh, ya, melayari page dia, ya. Maknanya saya sendiri pun sudah kena blok, ya. Semua teman-teman, rakan-rakan, pendukung-pendukung dia pun, ya, dah blok saya, ya. Saya dah tak boleh komentar dengan mereka lah, ya. Jadi, ya, kedua-dua hadis ini, ya, menjelaskan tentang, ya, perkara, ya, orang yang mempergunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa hak, ya. Cuba menggunakan sesuatu, ya, sebut benda ni, kaitkan dengan Nabi. Ya, oh ni Nabi ada sebut ni, ya, ada dalam hadis ni, ada dalam Quran ni. Ini adalah pembohongan yang paling besar, tuan-tuan sekalian. Ini adalah satu pengkhianatan yang besar, ya. Dan ini bukan masalah remeh-temeh, ini adalah masalah yang besar, ya. Ini adalah masalah yang besar, ya, yang telah menceroboh, ya, kesucian agama kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan mereka muhibbun, orang-orang yang cinta, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang cinta kepada ahlul bait, ya, tapi dalam waktu yang sama dia membohongi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengatakan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah katakan. Jadi tolong faham, teruskan. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat kita, ya, ahli sunnah wal jamaah, ya, memegang kepada, ya, hadis-hadis. Kita sebagaimana syahadah yang kita belajar, ya, tempoh hari, ya, kita ada syahadatut tauhid, ya, iaitu la ilaha illallah, dan kita ada syahadatul rasul, ya, iaitu, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah, ya, nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Muhammadur Rasulullah. Jadi, ya, syahadatut tauhid itu ialah, ya, berkenaan dengan la ilaha illallah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, ya, memberikan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Al-Quranul Karim, ya. Sebab itu kita wajib untuk menerima Al-Quranul Karim. Dan, ya, syahadatul Rasul, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala perbuatannya, perkataannya, takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan, ya, sunnah, yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesemua hadis-hadis ini untuk mengesahkan sesuatu itu adalah benar sunnah ataupun tidak, ya, mesti bersumber kepada hadis-hadis yang sahih, ya. Di dalam ahli sunnah wal jamaah, ya, imam hadis, ya, yang terkenal, ya, yang menjadi rojokan kepada semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ialah, ya, tolong, ya, yang pertamanya, ya, hadis, ya, Imam Bukhari, ya. Jadi Imam Bukhari ini digelar sebagai, ya, imam di dalam ilmu hadis, ya. Dan kesemua hadis-hadis, ya, Imam Bukhari ini capai kepada martabat, ya, sahih, ya. Yang kedua, Sahih Muslim, ya. Ini juga imam, ya, imam di dalam hadis, ya. Apabila kita baca hadis disebut di situ muttafaqun alaih, ya, yang dimaksudkan, ya, telah ittifaq, telah sepakat, iaitu sepakatnya Bukhari dan juga Muslim, ya. Maknanya, ya, hadis itu subhanallah, ya, mencapai derajat sahih, ya. Dan kemudian, ya, hadis sahih ini juga, ya, diambil daripada, ya, hadis yang disusun oleh Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, ya, Imam Nasa'i, Imam Abi Daud, ya. Sehingga mereka nak kelirukan, ya, ni waktu, ya, berhujah dengan mereka nak kelirukan, ya, habis tu imam-imam yang lain salah ke, ya? Imam yang lain sesat ke, ya? Seperti contoh Imam Ibnu Majah, saya tak pernah sebut pun, ya, imam-imam ni sesat, tuan-tuan, ya. Saya sebutkan, ya, rujukan daripada ahli sunnah ini, ya, yang utamanya ialah Bukhari dan juga Muslim, dan saya sebut Sunan Sittah. Jadi agaknya dia tak faham Sunan Sittah, ya. Jadi dia kata, ya, saya menolak, ya, kalau hadis itu daripada Ibnu Majah, ya, jadi, ya, ustaz tolak, ya. Bukan, saya tak sebut pun, ya. Saya cuma kata, ya, hadisnya selain daripada Bukhari Muslim ialah, ya, Sunan Sittah. Sunan Sittah inilah di Sunan Sittah. Kalau tuan-tuan nak tahu, nak belajar yang dikatakan Sunan Sittah, inilah di Sunan Sittah. Ya. Jadi mana-mana hadis, ya, daripada Imam Tirmizi, daripada Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i, Imam Abi Daud, dan ditambah lagi, ya, kadang, ya, ada hadis daripada Imam Ahmad, ya. Kalau hadis-hadis ini, ya, mencapai derajat sahih setelah melalui, ya, tapisan, ya, maka boleh digunakan, ya, hujah tu.
Ya. Begitu ya. Tetapi ya tak tersenarai daripada Sunan Sittah ini ya, sebagaimana dakwaan mereka, imam hadis yang mereka ambil hujah ini, mereka ambil daripada ya imam hadis ya Reza. Saya pun tak kenal ada Ibu Nur daripada Singapura ya, dia pening ya. Tentang Imam Reza ni. Siapa Imam Reza ni? Ya. Saya pun tak kenal. Tuan-tuan ya. Saya pun tak kenal. Kali pertama saya dengar Imam Reza tu. Ya, saya pun tak kenal. Sepanjang saya belajar, ya, saya pun tak pernah jumpa ya Imam Reza ni. Ya. Saya kata tak apalah, ya. Saya mengalah ya. Tak apalah kita terima Imam Reza ni sebagai imam hadis, ya. Tapi keluarkanlah hadisnya. Ya. Keluarkanlah hadisnya. Apa yang disebut di dalam hadis yang ditulis oleh Imam Reza tu? Ya, sampai kesudah pun tuan-tuan ya, mereka tak keluarkan hadisnya ya. Jadi ini ya satu pembelitan tuan-tuan ya. Dibelit sana, dibelit sini ya. Di corner sana, di corner sini ya. Betul-betul macam corona ni. Ya. Bila kita bagi hujah begini di corner sana. Ya, bagi hujah ini di corner sini ya. Betul-betul lah ya, ini bukan penangkal COVID-19, bukan penangkal corona ya, tapi perangai sebiji corona. Ya. Saya pun tak faham. Teruskan. Ya, ni saya tunjukkan dalil ya, saya bukan ya lillahi taala, saya tidak ada niat ya untuk mengaibkan ya sesiapa. Ya, tetapi saya nak buktikan tuan-tuan sekalian ya, bukan hanya sekadar omong kosong ya, kita menuduh-nuduh dan sebagainya ya, kerana ada orang ya memberi komen di situ ya, kenapa nak ada soal ini nak dipanjang-panjangkan, benda dulu benda kecil ya, orang tak cakap pun macam tu ya, tuan saja yang menuduh-nuduh ya. Wallahi saya tidak menuduh tuan-tuan ya, kerana itu saya nak sampaikan ya. Lihat tuan-tuan ya, saya petik ya. Saya petik di sini ya. Ni kalau mereka ni ya. 5 bahan mukjizat dan karamah para nabi dan aulia illah. Demi Allah anda dijamin. Tengok ya. Siapa yang menjamin di sini? Ya. Yang menjamin bukan Allah dan juga Rasul tuan-tuan. Ya. Ini ya, sama ada dia ataupun puak-puak dia ya, syekh dia ke barangkali ya, menjamin ya, sedangkan jaminan itu hak Allah Subhanahu wa taala ya. Demi Allah anda dijamin tidak akan dijangkiti oleh wabak penyakit. Mereka ke yang menentukan penyakit ini? Ya, penyakit ini datang daripada mereka ataupun penyakit ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kalam ini adalah kalam ya, yang betul-betul ya telah menceroboh hak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita belajar dalam ilmu syahadah tempoh hari. Ya, ada di antara manusia yang telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ya menyebabkan ya penyakit ini ya mereka lah yang menjamin, sedangkan ya jaminan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, hak mutlak Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita hamba ya tidak boleh ya memberi jaminan ya, sebab kita tidak mempunyai ya apa-apa kekuasaan, kita bersifat dengan sifat lemah ya. Jadi yang menjamin hanya Allah, penyembuhan daripada Allah. Ya, seseorang terkena sesuatu penyakit pun dengan izin Allah. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, tidak akan menimpa ya sesuatu penyakit, mudarat, musibah ya kepada seseorang melainkan apa yang telah ditetapkan dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni salah lagi. Ni kalam ini adalah kalam yang boleh ya menjejaskan ya akidah dia. Dia pun duk cerita pasal syahadah juga. Jadi saya nak beritahu kepada mereka ya, kalam awak ni ya boleh menyebabkan ya terbatal daripada syahadahnya. Apa lagi? Dan orang yang telah dijangkiti boleh sembuh sepenuhnya dalam 3 hari. Ya, dia boleh memberi jaminan tuan-tuan. Ya, seakan-akan apa yang disebut ini suatu hadis Nabi. Ya, jadi dia telah melampaui Allah dan juga Rasul. Dia membuat jaminan ya, orang yang mengamalkan 5 perkara tu ya akan sembuh ya daripada ya penyakit corona tu. Ya. Jadi dia telah melampaui ya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, melampaui apa yang telah ya ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul. Sambungannya, ini adalah rahmat dari Rasulullah sebagai penghulu rahmatan lil alamin yang sekarang ini disalurkan melalui talian ahlu baitin Nabi.
Segala amalan, ni perhatikan ya. Ni kod ni tuan-tuan. Segala amalan adalah dari sunnah Nabi. Disebut. Ya. Kalau yang ada di bawah tu disebut lagi Quran, ada di dalam Quran. Ni salah satunya saya nak tunjuk ya. Ya, amalan adalah dari sunnah Nabi. Maknanya ya, amalkan 5 ya. Saya tak pertikaikan pun ya 4 yang lain sebab disebut habbatus soda, air zam-zam, buah tin ya, dan juga zaitun ya. Yang tu saya tak pertikaikan pun. Ya, malah yang orang mencari di kedai pun bukannya cari yang 4 ni. Ya. Mereka cari yang sumak tu. Ya. Dan dalam highlight dia pun ya, dalam dia menyebarkan benda ni ya, dia tak masukkan pun gambar 4 benda ni. Ya, yang dimasukkan ialah sumak. Maknanya ya, sebenarnya ya, yang dia nak sebarkan ialah sumak ya. 4 benda ni hanya ya sampingan saja. Itu sebenarnya strategi tuan-tuan. Ya. Strategi nak menghalalkan tindakan dia ya. Jadi dah jelas tuan-tuan ya, saya quote ya apa yang dia cakap. Dia kata dia tu siapa? Kena sebut dia tu siapa. Apa ni, saya menyuruh. Inilah ya, kalau macam ni nanti banyak balik. Sebab tu kata ni. Tadi kan ada. Kena sebut nama orang. Tadi orang dia. Minta maaf ya. Dan yang kedua ya, ni ya daripada page lain pula dia sebut wajib ada 5 kombinasi ya. 5 kombinasi tu yang tadilah ya. Yang ada mula-mula dia sebut 4 perkara ni ya. Apa tadi? Ya, habbatus soda, zam-zam, zaitun dan buah tin ya. Dan yang satu tu itulah disumak. Itu yang nama 5 kombinasi ya. Apa yang disebut? Wajib ya ada 5 kombinasi produk semula jadi yang juga merupakan perubatan alami tibbun nabawi. Itu yang saya nak kutkan tu ya. Jadi dia mengatakan itu adalah tibbun nabawi. Ya. Yang pertamanya tadi disebut ya di sini ya, amalan itu adalah sunnah. Ya, dan kemudian disebut ada di dalam tibbun nabawi ya. Jadi ya, apa yang mereka sebutkan itu ya tidak ada dalilnya dan tidak ada nasnya, dan ini adalah suatu pembohongan ya. Ini adalah suatu pembohongan ya. Tak ada pun di dalam ya kitab perubatan tibbun nabawi menyebut tentang ya sumak ini. Ya, tidak ada satu hadis Nabi SAW pun yang menyebut sumak itu adalah ya daripada sunnah Nabi SAW ya. Ada di kalangan mereka ya, grup mereka ya, ada ya bawa datang ya hadis ya, ada tak dalam ni? Okey, yang ini saya terangkan satu persatu ya. Ini dia sendiri yang sebut tuan-tuan ya. Bila kita banyak ya berbahas-bahas begitu, akhirnya dia keluarkan ya. Kita minta hadis, dia tak bagi. Ya. Lalu ya dia sebut ya sumak adalah satu herba. Sumak salah satu herba adalah disebut dalam hadis Imam Reza. Dia sendiri yang sebut tuan-tuan ya. Hadis Imam Reza ya. Ini adalah kajian Islamic Herbs, dan detail hadis kena bacalah kitab hadis Imam Reza ya, ditujukan kepada Ba'al Kautsar dan juga sunnah tidak berbohong. Memang ditujukan kepada Ba'al Kautsar ya. Maknanya suruh rujuk di dalam ya hadisnya Imam Reza ni. Ya, tak apalah saya ya terima buat sementara dulu ya. Okey, kalau ada hadisnya ya saya lanjutkan ya. Mana hadis dia? Ya. Kalau ada hadis ya daripada Imam Reza, mana hadis dia? Ya. Pun sampai kesudahnya dia tak hantar, tapi yang dia hantar ni dia tuan-tuan ya. Ini pun orang kata ya saya Google ya, saya Google nak dapat benda ni saya Google. Wallahi ni buktinya ya. Ini dia sendiri yang hantar, nampak ya? Dia hantar pada Bab Al-Kautsar ya. Dia sendiri yang sebut ya, dan saya cuma besarkan saja di sini ya. Saya besarkan saja ya. Inilah ya rujukan dia. Ya, tanpa dia keluarkan hadis, tapi ya dia mendedahkan ya. Rupa-rupanya dia merujuk kepada benda ni ya. Dan di sini ada tulisan ya daripada Iran. Ni Iran. Boleh rapatkan? Fokuskan. Ya, diambil di negeri Iran ya.
Tak apalah ya, hang nak ambil negiran pun tak apa ya, tetapi ya yang penting ialah ya, adakah sumak itu benar-benar ya ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sambung terus. Jadi kalau nak sebut ya, bawah lagi ada nanti ya. Ni ya. Ada ya, orang hantar kepada saya ya, hadis ya. Ni hadis dia saya besarkan ya. Rujuk kepada hadis ni ya, untuk menjadi dalil bahawa ya sumak itu ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi hadis ini ya bersifat umum ya, tak sebut pun sumak ya. Di dalam hadis yang panjang ini ya, dia nak menceritakan bahawa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya minta suruh ya masak makanan lah ya, disebut di situ ya, menggunakan syair ya, menggunakan tepung ya, tepung daripada Bali itu ya untuk dimasak ya, tepung di Bali dimasak. Dan dalam masak tepung Bali itu ya dicampurkan dengan hanya disebutnya tawabil ya. Tawabil tu maksudnya ialah rempah-rempah. Nabi SAW sebut pun dalam bentuk ya jamak taksir ya. Jamak memberi makna ya lebih daripada 3 ya, memberi makna ramai, banyak ya. Jadi rempah ni memang banyak tuan-tuan ya. Cili pun termasuk dalam rempah ya, bawang pun termasuk dalam rempah, serai, halia ya, hatta habatus sauda pun termasuk di dalam rempah ratus ya. Ya. Tetapi ya, sumak pun saya akui itu pun salah satu ya rempah ratus juga. Tetapi masing-masing ya ada hadis-hadisnya. Ya, tentang halia, dalam Quran pun disebut tentang halia. Ya, zanjabil ya. Habatus sauda ada hadisnya terang. Madu ada hadisnya terang. Habatus sauda apa lagi? Ya, yang lain-lain itu semua ada hadis-hadisnya tuan-tuan. Mana yang ada hadis ni, ya kita katakan itu adalah sunnah. Mana-mana yang tidak ada hadisnya, kita tak berani nak sebutkan itu adalah sunnah. Soalnya, ya, adakah sumak itu ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, itu pokok persoalannya ya. Jadi maknanya rupa-rupanya dia hanya berpegang kepada hadis ini, hadis yang bersifat umum ya. Nabi hanya sebut ya rempah-rempah ya. Saya nak beritahu ya, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya minta kepada ya isteri-isterinya ya di dalam keadaan-keadaan tertentu untuk masakan tertentu. Apa masakan tertentu tuan-tuan? Ya, ada namanya ya, masakan itu nama sarid. Sarid ya. Sarid itu ialah makanan ya daripada daging yang berkuah ya, kemudian dicicah dengan roti ya. Itu namanya sarid. Lagi apa? Talbinah. Ada talbinah tuan-tuan. Ya, talbinah ini dibuat daripada ya tepung Bali. Ya, seperti yang Nabi SAW sebut ni ya, talbinah ni ya. Kemudian dimasak ya, kemudian ya nak bagi sedap bolehlah dicampurkan dengan ya beberapa tawabil ya, iaitu rempah-rempah ya. Jadi maknanya ya lada hitam, lada putih itu adalah antara rempah-rempah. Cengkeh, kayu manis itu adalah rempah-rempah ya. Kalau dicampurkan dengan ya beberapa rempah tertentu memang rasanya sedap. Malah orang-orang Arab kalau membuat syai, kalau membuat air susu ya, mereka tambahkan dengan apa? Ada dicampur dengan kayu manis ya. Kadang-kadang dicampur dengan cengkeh ya. Memang ada campuran itu ya, tetapi ya hadis ini bukannya dalil ya untuk membenarkan sumak. Sumak langsung tak sebut pun tuan-tuan ya. Kalau nak kira gambar sebelumnya tengok ya. Kalau nak kira ya rempah ni beginilah rempah ya. Barangkali ada lada hitamnya, ada ya lada putihnya ya, daripada cili ya, daripada ya, lagi apa ya, macam-macam lah, cengkeh ke apa ya. Itu semua adalah ya rempah-rempah yang kita pun lebih kenal rempah ya, tanpa mengkhususkan apakah jenis rempah itu. Jadi tidak boleh dijadikan dalil untuk mengatakan ya kerana dia mengkhususkan ya sumak, disebut gitu ya. Kalau disebutkan rempah, okeylah ya amalan tu. Kalau disebut amalan tu ya sekian dan yang kelima itu dia cuma sebut rempah. Ya, maknanya apa-apa rempah lah. Ya, itu ya barangkali lah ya, sebab ada sandarannya, tetapi dia telah mengkhususkan
ya, dia mengkhususkan ya perkataan sumak ya. Jadi nak mengkhususkan itu, nak mengaitkan ya dengan sunnah, mesti berdiri di atas dalil yang kukuh ya. Jadi kalau sekadar hadisnya daripada Imam Reza yang sepanjang saya belajar saya pun tak pernah mendengarnya ya, dan memang tidak ada dalam rujukan-rujukan ya hadis-hadis sahih ini ya. Hadis-hadis sahih itu saya sebutkan antara yang masyhur tu ya 6. Nah, di sana ada beberapa lagi ya daripada Imam Ahmad ya, daripada Imam Baihaqi ya, dan beberapa lagi ya. Jadi sekurang-kurangnya ya benda tu sudah masyhur ya. Kalaupun ada ya, tak apalah ya, kalaupun ada ya, bawalah datang hadis itu ya, supaya dinilai oleh ulama-ulama hadis ya. Tetapi sampai ke sudah tidak ada ya, tidak ada hadis tu ya. Baik, teruskan. Jadi habislah ya. Nanti barangkali ada beberapa persoalan berkenaan dengan ini ya, saya akan cuba buatkan ya. Jadi ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi ya kesimpulannya ya, apa yang disebarkan itu adalah ya tidak benar ya. Tidak benar, malah hukum ya beramal dengan mimpi ini ya. Mimpi tidak boleh ya dijadikan hujjah ya. Kalau ya, dia nak amalkan sendiri, kalau dia benar-benar ya bermimpi dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya, ya mimpi itu benar ya. Tapi ya itu adalah ya amalan ya secara fardiyah ya. Bukannya satu benda yang untuk syariat ya, yang telah sempurna Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ya, pada hari ini aku telah sempurnakan ya agamamu. Ya, maknanya agama Islam ini Allah telah sempurnakan. Segala-galanya sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan keseluruhannya. Sama ada benda itu sudah berlaku ataupun belum berlaku, sama ada benda itu berlaku ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ya peristiwa-peristiwa yang akan berlaku, yang belum berlaku tapi akan berlaku di akhir zaman, seumpama ya peristiwa Imam Mahdi. Ya, seumpama peristiwa ya turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh ya Dajjal si penipu itu ya, itu semua sudah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun perkara itu belum berlaku ya. Sebagaimana akan munculnya Dabatul Ard, sebagaimana matahari akan terbit daripada timur ke barat ya, sebagaimana ya tanda-tanda akhir zaman yang lain, itu adalah benda yang belum berlaku, tetapi Nabi SAW sudah khabarkan sebagai bukti bahawa agama ini telah cukup sempurna, tuan-tuan ya. Tidak perlu tambahan, tokok tambah lagi tak perlu ya. Jadi dalam kita menghadapi ya situasi COVID-19 ini, kita balik kepada Allah dan ikhtiar mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia tanda, tuan-tuan, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai syahadah yang benar ya. Orang yang bersyahadah benar, dia akan kembali kepada Allah. Yang pertama, dia yakin ya sakit itu datang daripada Allah ya, dan yang mengangkat penyakit itu ialah Allah Subhanahu wa taala ya, bukan seperti ya sebaran mereka ya, mereka yang mengatakan menjamin pula ya mereka yang akan angkat ya, orang tu akan sembuh ya, sebagaimana dia ya yang didakwa oleh grup ni lah ya, kumpulan Syekh tu tadi ya. Jadi ya Islam ini telah sempurna, dan tanda syahadatul Rasul yang benar ya, apabila dia ikhtiar, dia akan ikhtiar mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya apa? Ya, solat itu, perintah itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa ya kaifiat dan caranya. Ya, jadi kita ya melaksanakan ibadat solat itu dengan kaifiat, dengan cara Zuhur 4 rakaat, ya, Maghrib 3 rakaat, Subuh 2 rakaat itu semua yang mengikut apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Nabi sebutkan, sallu kama raaitumuni usolli. Ya, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat ya aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Ya. Jadi kita ikut cara Nabi. Itulah namanya ikhtiar. Ya, kita ikhtiar mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab solat. Ya, di dalam bab mandi, ya, kita diperintahkan untuk suci.
ya, Allah Ta'ala perintahkan untuk suci. Ya, bagaimana cara bersuci? Kita mengikut cara yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sana ada mandinya, di sana ada wuduknya. Ya, kita tidak boleh ya bersuci mengikut ya cara yang telah ditentukan oleh doktor umpamanya, yang telah ditentukan oleh pakar sains ini ya umpamanya. Ya. Kononnya ini ikhtiar, ini pun suci juga. Ya, itu anggapan mereka. Ya, benda ni pun suci, ni pun benda suci. Tetapi ya tidak diiktiraf oleh Allah dan juga Rasul. Jadi bersuci mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah ya mengikut apa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebenarnya ya membasuh tangan itu tuan-tuan ya tak perlu ya dengan bahan-bahan kimia ya yang mengandungi alkohol sehingga 70% tuan-tuan, tinggi tu. Percaya ataupun tidak percaya kandungan alkohol itu tinggi ya, cuba ya letakkan api ya bersebelahan dengan orang yang disapu dengan ya bahan-bahan tu. Ya, niscaya akan disambar oleh api. Ya, akan disambar oleh api ya. Menurut ya Dr. Yusri ya, dia adalah seorang syekh, seorang ya ulama keluaran Universiti Al-Azhar. Ya, dalam waktu yang sama dia juga adalah doktor perubatan. Dia adalah pakar bedah tuan-tuan. Ya, apa nasihat dia? Dia nasihatkan ya, dia sendiri pun ya sepanjang hidupnya dia tidak pernah menggunakan bahan alkohol ini. Itu kenyataan dia yang pertama. Yang keduanya, kalaupun ya menggunakan bahan ini jangan berlebih-lebihan. Ya, alasannya apa? Ya, kerana alkohol itu dia akan membunuh ya bakteria ya yang ada di keliling kita. Ya, bakteria ni pula tuan-tuan kita kena tahu, di sana ada bakteria yang baik dan ada bakteria yang jahat. Ya, jadi apabila kita menggunakan bahan itu, dia akan membunuh kedua-duanya, bakteria baik dan bakteria yang jahat. Bermakna dalam diri kita, semakin banyak kita menggunakan bahan-bahan yang haram, alkohol yang berlebihan itu, dia akan membunuh bakteria-bakteria yang baik. Apabila bakteria yang baik itu telah terbunuh, ya, sistem pertahanan di dalam tubuh badan kita dah tak ada. Dah mati dah. Kita sudah kehilangan sistem pertahanan. Ya, antibody tu ya dah habis, mati dah. Ya, kerana bahan-bahan tu tersebut. Ya, dia membunuh ya bakteria yang jahat itu, tapi dia membunuh juga bakteria yang baik. Bermakna sistem pertahanan kita ya semakin lemah, kita tidak ada benteng, kita tidak ada sistem pertahanan, maka apabila penyakit menyerang, kita akan lebih mudah ya dihinggapi oleh penyakit itu. Coronavirus akan lebih mudah ya menyerang ya kepada orang yang sudah tidak ada sistem pertahanan ya dalam tubuh badannya. Itu perlu diambil perhatian tuan-tuan sekalian. Ya. Jadi mudah-mudahan ya itulah dia ya ikhtiar ya yang benar ya. Maknanya kita ya terima daripada Allah, penyembuhan daripada Allah, penyakit itu pun datang daripada Allah. Allah Taala yang akan ya sembuhkan ya sesiapa yang sakit. Ya, itu adalah hak Allah Taala. Sebab itu kita bertuhankan, kita bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Dan ya syahadah Rasul ya kita mengikut apa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, tinggalkanlah ya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebutkan tuan-tuan. Ya, amalan menggunakan 5 perkara itu ya digabungkan kelima-limanya itu bukan datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar amal tanpa ada niat apa-apa ya silakan. Tetapi kalau amal dengan i'tiqad, dengan keyakinan bahawa ini datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah suatu pembohongan yang besar tuan-tuan. Ya, sebab tu ya kami fokuskan pada malam ini ya dalam segmen yang pertama nak betulkan perkara ni ya supaya kita jangan terikut-ikut ya dan ya kita mudah nak percaya ya. Saya tengok di dalam page dia tu ya yang kongsikannya pun masya-Allah tuan-tuan. Ya, ribuan orang yang kongsi ni ya terpengaruh dengan kata-kata dia kerana dia menjamin bahawa ya benda ni datang daripada Allah dan juga Rasul. Sesungguhnya ini adalah suatu pembohongan yang besar. Jadi